السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kata sambung kitab kita Wishahul Afrah wa Isbahil Falah, karangan Syekh Muhammad bin Ismail Ad-Dawudi Al-Fatani rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kata dia, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula mereka yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, niscaya kelepasanlah daripadanya sanggupan Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 sembahyang sanggupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dah bila. Okey. Kata Mu'alif rahimahullah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang difardukan dia oleh Allah atas segala hamba-Nya, maka mereka yang menunaikan dia bagi segala waktunya adalah ia nur baginya. Ini sambung perbahasan berkaitan dengan zajru tarikis salah, akibat ataupun ancaman bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi kita tuan musannif kita Syekh Muhammad bin Ismail Ad-Dawudi Al-Fatani rahimahullahu ta'ala sangat-sangat menitik beratkan orang-orang yang meninggalkan sembahyang, sehingga diberikan hadis-hadis ataupun diberikan nasihat-nasihat supaya tidak ditinggalkan sembahyang oleh setiap mukallaf. Begitu jugalah berlaku pada Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah dalam kitab Munyatul Musalli dia. Sekarang sambung kata dia, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang difardukan dia kan sembahyang itu oleh Allah Ta'ala atas segala hamba-Nya, hamba Allah, maka mereka yang menunaikan sembahyang bagi segala waktunya, waktu sembahyang, adalah ia orang yang sembahyang tadi nur baginya, bagi orang tersebut. Ni hadis Nabi SAW yang seterusnya, iaitu menjelaskan berkenaan dengan sembahyang 5 waktu itu difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang yang menunaikan sembahyang sembahyang fardu ini akan menjadi nur, cahaya bagi dia. Nur sini zahir batin lah. Zahir tak nampaklah nur cahaya macam lampu tu. Ini batin dia bercahaya, kesempurnaan iman dia, menambah kesempurnaan iman dia. Iman dah ada dah, maka dia mencahayakan dan menggilakkan lagi iman dia. Dan tanda pada hari kiamat. Nur baginya dan tanda. Ada tanda orang ni orang yang sembahyang. Nur dan tanda ni pada hari kiamat. Noktah. Batu antara nur cahaya yang keluar di badan kita, zahir tubuh badan di akhirat nanti, ialah cahaya wudu. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menyempurnakan anggota wuduk dan melebihkan basuhan, supaya kerana kesan basuhan anggota wuduk tersebut menyebabkan kita dapat cahaya di akhirat nanti di padang mahsyar.
Dan Nabi SAW mengenal umat dia yang bercahaya dengan cahaya air sembahyang tersebut. Kemudian kata mu'allif, dan mereka yang meninggalkan sembahyang, disiksakan mereka itu serta dengan Fir'aun dan Haman. Nuktah. Jadi Fir'aun dan Haman ni kategori puak orang kafir. Jadi kalau hadis ini zahirnya menunjukkan seolah-olah orang yang meninggalkan sembahyang tu kafir. Tapi mazhab Syafi'i kita, kafir sini bukan kafir i'tiqad kalau orang tinggal sembahyang. Jadi kalau ada hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahawasanya siapa-siapa yang tinggal sembahyang menyebabkan orang itu kafir, kafir situ bukan kafir i'tiqad, tapi kafir di situ ialah kafir nikmat. Bukan kafir i'tiqad. Kafir i'tiqad ni baru betul dia memang masuk dalam neraka Allah Taala selama-lamanya. Kecuali kalau dia tu memang menghalalkan diri dia tak sembahyang, tu baru masuk kafir. Dia meninggalkan sembahyang, lagi pula dihalalkan baginya untuk sembahyang. Jadi kita boleh tanggung hadis ni pada orang yang meninggalkan sembahyang, lagi pula menghalalkan dirinya tu tak wajib sembahyang. Sembahyang yang 5 waktu. Maka orang itu dia memang kafir lah, dan dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan masuk serta Fir'aun, dan Haman dan Qarun. Kerana tiga-tiga orang ni puak kafir dan laknatullahi alaih. Tu si ada di belakang ni, laknatullahi alaih, Allah Ta'ala laknat atas mereka. Dia orang yang masuk tinggal sembahyang, masuk sama mereka dengan neraka ni, mudah-mudahan maksudnya ialah orang yang menghalalkan dia tu tak sembahyang atas diri dia, tak wajib sembahyang. Tu kafir lah. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan tersebut pada hadis yang panjang bahawasanya turun Jibril atas Nabi SAW, dan kata Jibril, ya Muhammad, tiada diterima Allah daripada orang yang meninggalkan sembahyang akan puasa seorang. Tengok, ini nak Ramadan ni, semangat Ramadan nak puasa, sembahyang tak ada. Tambah tu lagi, sembahyang tak mari, sembahyang tarawih mari. Tu lagi pelik. Sembahyang maghrib malah, sembahyang zuhur malah, Maya asar malah, Maya tarawih mari dia. Apa dia kata? Ambil suasana. Ambil suasana apa kau itu? Ambil suasana apa? Suasana Ramadan. Ramadan tu bukan ambil suasana, tanggungjawab kewajipan tu. Dia nak ambil suasana. Jadi zaman-zaman ambil suasana belaka. Ramadan pun dia nak ambil suasana juga. Itu juga Maya raya. Dia tak pernah Maya raya mari. Dah sembahyang raya tu terima dah terima lagu mana dia qada pun tak habis. Bukan syarat qada tak habis, tinggal sembahyang lagi kat atas. Subuh tadi tak pergi, lepas tu tak pergi. Subuh sembahyang raya nak pergi sembahyang. Subuh tak sembahyang. Baru. Tu kalau ada orang gitulah, kalau tak ada lah. Contoh buat cerita tu. Sebab pernah tengok tu buat cerita tu. Dan tiada diterima ke sedekahnya sedekah seorang. Sebab apa tak terima? Sebab awal-awal yang dihisabkan amalan ialah sembahyang. Bila sembahyang itu awal yang dihisabkan, maka amalan-amalan lain selain sembahyang, puasa dan sedekah tak terima. Ni dia sebut ni bukan hadis saja, bahkan semua amalan lain tidak akan diterima kalau sembahyang tak lepas. Kalau kita mengaji berakidah dulu, kalau atas pandangan Imam Ibn Arabi yang mengatakan 21,000 tahun kita akan meniti sirat. Jadi 21 tahun, 21,000 tahun. Ada 7 checkpoint. Checkpoint pertamanya ialah berkaitan tauhid. Tak apalah. Checkpoint kedua berkaitan sembahyang. Jadi siapa tak lepas sembahyang dia, sembahyang ada qada lagi yang sengaja dia tak qada, masuk neraka, tak pergi dah lepas tu. Buat penat 6,000 tahun. Kita masuk sirat, pokoknya jatuh dalam neraka sebab kita tak qada sembahyang, contoh. Tak lepas sembahyang kita. Apa tak lagi amalan lain lagi tak lepas. Dan tiada diterimakan haji seorang. Samalah umrah pun sama juga. Dia pergi umrah tapi tak sembahyang, tapi umrah. Dia pergi mana? Pergi umrah, pergi haji. Pergi umrah. Di mana umrah tu? Di haji tu? Di Mekah lah. Tapi sembahyang tak sembahyang. Waktu subuh tak sembahyang, waktu zuhur tak sembahyang.
Tak semayang langsung. Bukan tak semayang jemaah, tak semayang langsung. Pelik. Dah terima dah haji dia. Haji ghairu mabrur. Tidak diterima. Umrah dia pun tidak diterima. Sebab apa? Kewajipan yang lebih utama dia tak buat. Tiba-tiba buat kewajipan hak yang belakang. Wajipan yang utama dalam rukun Islam selepas syahadah ialah semayang. Tu penting semayang tu. Lepas tu kem-kem fardu ain ke budak-budak di sekolah ni banyaknya suruh semayang lah. Ajar cara semayang. Kita hantar lah. Kalau hantar pergi kelas fardu ain budak-budak kita ni 6-7 tahun ni, ngajar buat apa? Ngajar buat semayang ya. Lain-lain samping-samping tu doa-doa itu je lah. Tapi semayang tu mesti kena ajar. Kena didik sejak kecil. Lepas tu umur 7 tahun tu digalakkan untuk suruh dia semayang. Umur 10 tahun kalau tak mau semayang, wajib pukul. Ni atas wali, atas pak lah. Dan tiada diterima amalnya amal orang yang tak semayang tadi. Ni secara umum lah. Tadi dia sebut satu-satu. Sedekah tak terima, haji tak terima, puasa tak terima. Hak ni amal secara umum. Sama ada amal itu badaniyah atau maliyah. Kerana amal ni ada dua. Pertamanya jenis harta, maliyah. Hak tu sedekah, zakat. Ada yang jenis badaniyah, badan, anggota badan. Contoh semayang, puasa. Kalau haji umrah guna dua-dua, maliyah, badaniyah. Guna harta, guna badan. Kalau tak ada harta tak boleh guna badan. Nak pergi sana kena beribu-ribu. Tambah sekarang naik harga 10,000. Kena ada duit lah. Duit yang mencukupi baru pergi sana. Pergi sana pula anggota kena sihat, baru boleh buat haji, tawaf, sa'i dan sebagainya. Tiba-tiba tak diterima Allah. Sebab apa? Tak semayang. Tak semayang di sini bukan bermakna tak semayang langsung. Termasuk juga ialah orang semayang tapi semayang tak cukup waktu. Sama juga. Dia kategori orang yang tak semayang juga. Ataupun orang tu semayang tapi luar waktu sokmo, dalam keadaan tidak ada unsur syarak. Dia duduk rumah ya, bukan musafir, tapi dia keluar waktu sokmo. Mayang maghrib pukul 9, mayang isyak pukul 12 tengah hari. Jenuh itu. Subuh pukul 8. Mampu. Dalam keadaan tidak ada unsur syarak. Tu dosa, kena wajib qada dengan segera. Kalau dia tidak ada, kalau dia tu sengaja. Kalau ada unsur syarak lain cerita. Contohnya haid. Mari haid pukul 4 suku baru berhenti. 4.20 masuk asar. Sehari boleh qada, tak ada masalah zuhur tu. Sebab apa? Sebab ada uzur syar'i tu, tak ada masalah. Ada tak ada uzur apa? Orang lelaki pula. Orang lelaki mana keluar haid? Mana pula ni? Kenapa tak bayang ni? Uzur. Uzur apa? ABC. Tak ada ABC laki-laki. Mana pula ABC? ABC tu makanan ada lah. Dan tiada diterima zakatnya seorang. Zakat ni pun ada zakat wajib, ada zakat sunat. Zakat sunat tu sedekah biasa. Zakat wajib tu yang harta tu ataupun zakat fitrah. Dan orang yang meninggalkan semayang itu dilaknat akan dia akan orang yang meninggalkan semayang di dalam Taurat dan Injil. Ni dalam kitab lain. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS. Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS. Jadi sebelum Al-Quran laknat ataupun memerasi orang yang tak semayang ni, Taurat dan Injil dah buat lama dah. Maknanya zaman Nabi Isa AS dan zaman Nabi Musa AS sudah ada ancaman tinggal semayang. Siapa yang tinggal semayang ni? Apatah lagi umat Nabi SAW dalam hadis dalam Al-Quran banyaklah. Bahkan orang yang tinggal semayang ni kategori orang munafik. Munafik amalan. Orang yang tinggal semayang jemaah mudah munafik dah. Apatah lagi orang tinggal semayang tarawih. Dan Zabur ni pada Nabi Daud, bahasa Qibti Mesir, Nabi Daud. Dan Furqan ni Quran. Furqan ni asalnya al-farqu bainal haqqi wal batil. Jadi Al-Quran nama banyak. Ada nama az-zikru, makna zikir. Ada makna al-kitabu, kitab. Ada makna al-Quran. Ada nama Al-Furqan. Al-Furqan ni yakni sebab Quran itu membezakan antara hak dan batil. Haknya apa? Islam. Batilnya apa? Kafir lah. Yahudi, Nasrani, Majusi. Dengan adanya Quran tu. Jadi dalam Quran pun sabit juga kata orang yang tinggal sembahyang ni akan disiksa Allah Ta'ala. Orang yang tinggal sembahyang akan siksa Allah Ta'ala. Bahkan orang yang tak sembahyang ni tidak di kalangan orang yang berjaya. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un.
Tu. Tidak, maka berjayalah orang beriman, iaitu orang yang sembahyang dalam keadaan khusyuk. Ayat yang seterusnya, dalam keadaan sembahyang dia menjaga sembahyang tersebut. Menjaga makna dia sembahyang di awal waktu. Dia sembahyang tepat pada waktunya, tidak di luar waktu. Dia sembahyang dalam keadaan rukunnya cukup, syarat sahnya cukup. Tu orang yang berjaya. Berjaya mana? Berjaya akhirat. Kalau dunia tak kisah. Berjaya dunia tak semesti berjaya akhirat. Dan berjaya akhirat tak semesti berjaya dunia. Ada yang dapat dua-dua berjaya, ada yang dapat salah satu je. Kalau salah satu saja, baik akhirat kita berjaya, dunia tak berjaya tak apa. Jangan terbalik pula. Oh, dunia berjaya, akhirat tak berjaya. Tu jeng. Orang yang meninggalkan sembahyang itu turun atasnya, atas orang yang meninggalkan sembahyang pada tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam 1000 laknat dan 1000 murka Allah Ta'ala. 1000. Nak kata 1000 ni boleh jadi bilangan sungguh. Nak kata 1000 ni makna banyak kemurkaan atas orang tak sembahyang pun boleh juga. Jangan terhitung dengan 1000 ya. Mana 1000 lah, bukan 2000. Bukan gitu. Mana banyaklah murka Allah Ta'ala dan laknat Allah Ta'ala ke atas orang yang tinggal sembahyang. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam kena laknat Allah. Dah orang tu tak sembahyang, elok ya, sihat je. Tu takut istidraj tu. Lagi sihat, lagi jauh dengan Tuhan. Aku tak sembahyang, sihat je. Kawan tu sembahyang, lagi sakit masuk hospital. Sudah. Dia pakai dalil gitu. Aku tak sembahyang, tak sakit apa pun. Kawan tu sembahyang sampai bekak. Sampai bekak dahi, sampai bekak lutut, sampai bekak kaki. Tu sakit tu, masuk hospital. Macam mana? Itu bukan berkaitan dia. Mayang-mayang lah. Sakit lah dah. Takutnya kamu tu sihat dalam keadaan kamu tu tidak buat sembahyang, itu istidraj. Allah Ta'ala nak menjauhkan diri kamu daripada Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala beri nikmat yang besar-besar. Tu bahaya. Tu macam Fir'aun. Fir'aun tak pernah sakit sehingga dia mengatakan dia tu Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan yang paling tinggi. Walau dia sampai mengaku Tuhan tu sebab dia berasa dia sihat. Dia tak pernah sakit, tak pernah kena bala, tak pernah kena musibah. Dia berasa dia Tuhan. Kenapa Allah Ta'ala beri nikmat sihat, kekayaan dan semua tu pada Fir'aun? Supaya dia istidraj, jauh pada Allah Ta'ala. Lagi jauh, lagi jauh, lagi jauh. Sampailah kafir Fir'aun tu. Dan bahwasanya malaikat laknat sekalian nyonya malaikat akan orang yang tak sembahyang. Bukan dapat laknat Allah Ta'ala, laknat malaikat pula, makhluk Allah yang paling makhluk Allah Ta'ala yang paling taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada orang makhluk yang paling taat melainkan malaikat. Kecuali nabi-nabi dan para rasul lah. Itu tolaklah siap-siap manusia ni. Kerana malaikat ni dia tabiat dia memang passion, tabiat dia ialah untuk buat taat, tidak ada buat benda lain. Jadi mereka pun melaknat orang yang tak sembahyang. Di atas 7 petala langit, 7 lapis langit. Dilaknat 7 lapis langit. Malaikat merupakan malaikat yang paling malaikat merupakan makhluk yang paling banyak atas muka bumi ni, atas alam ni. Langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh tu malaikat saja. Malaikat pertama nak pergi ke langit, langit pertama nak pergi ke langit kedua tu 500 tahun perjalanan. Semua tu dipenuhi dengan malaikat saja. Tu baru langit pertama, langit kedua, langit ketiga, kira sendiri. Beribu-ribu, berjuta-juta, bertrilion-trilion, berzilion-zilion malaikat. Dia laknat kita semuanya Allah. Ya Muhammad, orang yang meninggalkan sembahyang tiada ada bahagian baginya bagi orang yang tinggalkan sembahyang pada bahagian Tuhan hamba. Tak ada bahagian. Dan tiada bahagian baginya bagi orang yang sembahyang tadi pada syafaat Tuhan hamba. Bahaya ni. Tak dapat syafaat Nabi SAW orang yang tinggal sembahyang. Jadi banyak syafaat Nabi ni. Antaranya syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, iaitu fasul qada, iaitu penentuan untuk menghukumkan dosa pahala, menghukumkan syurga neraka. Tu syafaat Nabi yang paling besar. Lepas semua orang bangkit pada kubur, dia panggil an-nasyar. Kemudian dihalaukan ke padang mahsyar, dia panggil al-hasyar. Waktu tu duduk wukuf di padang mahsyar, duduk diri saja. Lama berdiri bertahun-tahun, sampai tak tahu siapa nak hula hisab ni. Pakat-pakat cari nabi-nabi dan rasul masing-masing.
Ada pergi cari Nabi Adam, pergi cari Nabi Nuh, pergi cari Nabi Isa, Nabi Musa. Pergi cari, akhirnya Nabi SAW sujud kepada Allah Ta'ala, semua mohon kepada Allah Ta'ala untuk mulakan hisab. Itu syafa'atul uzma. Dalam kitab sebut tempoh satu Nabi ke satu Nabi 1000 tahun. Allah. 1000 tahun tu tak tahu. Sebab tu kalau orang kafir, kalau duduk wukuf di Arafah, dah wukuf di Padang Mahsyar tu, seksa dah. Orang mukmin kalau tunggu di Padang Mahsyar tu macam tunggu azan dengan qomat je, ataupun macam sembahyang 2 rakaat je, sekejap. Sekejap lah ke mana tu, wallahu a'lam. Lama macam mana lama tu pun wallahu a'lam, tak pernah rasa lagi, nanti rasa sendiri. Cuma dalam kitab sebut antara satu Nabi ke Nabi lain tu 1000 tahun. Lepas tu hisab berapa ratus tahun pula, dan tunggu giliran kita seorang-seorang tu. Allah lama. Macam kita pergi haji ke pergi umrah kan, nak pergi dapat giliran masuk raudah tu dia punya susah. Tu baru sikit ya, bukan musim haji, bukan musim biasa-biasa Kalau musim haji lagi bayar. Tu baru zaman kita. Kalau tambah zaman Nabi Adam sampai zaman kita tu kumpul sekali tak tahu. Tu. Jadi apa tak tahu. Dan tiada ia orang yang tidak sembahyang tadi daripada umat Tuhan hamba ya Muhammad. Sudah. Tak mengaku umat ni. Ni nak menunjukkan bahawasanya orang yang tinggal sembahyang ni siksaan dia berat. Tapi dia tak sampai kafir lagi lah, dia fasik saja, tapi fasik yang berat. Dia sampai kafir kalau menghalalkan dia tu tak wajib sembahyang, tu kafir lah. Ya Muhammad, orang yang meninggalkan sembahyang tiada diziarah akan dia akan orang yang tinggal sembahyang pada sakitnya orang sembahyang. Waktu dia sakit tak sunat ziarah. Sebab apa? Sebab dia tinggal sembahyang. Dia panggil dia ni hayawan ghairu muhtaram. Benda yang manusia yang tak dihormati syarak. Bahkan dalam kitab bab suci nanti akan datang, kalau kita ni kesuntukan air, kesuntukan air itu cukup-cukup untuk wudu. Tiba-tiba ada orang yang dahaga. Mana orang yang tak sembahyang tu dahaga? Tak boleh bagi kat dia, haram. Kalau selain pada tu, boleh. Mana manusia tu taat soleh ke, dia buat semua perintah Allah Ta'ala, tu hayawan muhtaram, dia dihormati syarak, maka kena bagi minum kat dia, kita kena tayamum. Tapi kalau cukup-cukup air tu untuk minum, tapi nak bagi minum tu kepada orang yang fasik, orang yang tinggal sembahyang, tak boleh. Kita kena wajib berwuduk dengan air, tidak boleh tayamum. Sampai tahap tu punya hinanya orang yang tinggalkan sembahyang ni, sampai sakit pun tak sunat ziarah. Dan tiada diikutkan pada jenazahnya jenazah orang yang tidak sembahyang. Kita disunatkan untuk ikut masuk ke dalam kubur. Sembahyang jenazah dapat 1 qirat. 1 qirat ni lebih kurang pahalanya lebih kurang bukit Uhud, sebesar bukit Uhud. 1 qirat. Pergi bawa ke kubur 1 qirat, 2 qirat lah kalau orang buat dua-dua. Jadi kalau kita tak mampu untuk pergi hantar dia ke sampai kubur, mayat jenazah pun jadi dah dapat pahala 1 qirat, iaitu sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud tu besar. Besar dan panjang lah. Bukit Uhud tu. Bukit Uhud bukan macam bukit kita ni, ada pokok-pokok ni, batu belaka. Bukit Uhud. Bila pergi Bukit Uhud, tengok macam mana Nabi perang zaman dulu. Kat atas bukit tu. Kita pergi tengok tu, aku nak panjat pun tak boleh. Batu saja, lebih bukan batu, ada pokok-pokok. Tu Bukit Uhud. Besar dan memanjang lah Bukit Uhud tu. Tu ada dulu peperangan Uhud. Peperangan Uhud. Yang mana ada orang patah balik tu. Tu tengok sirah lah pula tu. Dan tiada diberi salam atasnya, atas orang yang tak sembahyang ni, tak boleh sayang, tak boleh beri salam. Kita sunat bagi salam pada orang Islam, kecuali orang fasik. Tambah masuk orang fasik ni, orang tak sembahyang lah. Assalamualaikum. Tak sunat, tak dituntut untuk beri salam pada orang yang tinggal sembahyang. Allah. Kita kalau bagi salam sunat, jawab salam wajib. Walaupun wajib, tapi hak afdalnya kita bagi salam daripada jawab salam. Walaupun jawab salam tu wajib, dalam bab ni antara perkara yang lebih fadilat dia belah sunat.
Kalau biasa kita jumpa wajib tu lebih afdal daripada sunat, tapi dalam bab salam, memberi salam lebih afdal daripada menjawab salam. Walaupun jawab salam tu wajib dan beri salam tu sunat hukum dia. Assalamualaikum, gitu. Kita pun jawab waalaikumsalam, atau tambah sikit waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia kata assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, atau lebih sikit tambah wabarakatuh. Gitu. Kalau dia kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau tambah lagi wa maghfiratuh. Gitu kan. Jangan kurang, sama ataupun lebih. Itu cara dia bagi salam dan jawab salam. Dan tiada dimakan, yakni tiada diberi makan, dan tiada diminum, yakni tiada diberi minum bukan. Dan tiada dimakan, yakni oleh seorang, dan tiada diminum oleh seorang sertanya serta orang tak sembahyang. Jangan makan sama-sama dengan orang tak sembahyang. Kita digalakkan untuk makan sama-sama, dimakruhkan makan seorang-seorang. Hak ni tak boleh. Dia tak boleh makan, tak dituntut untuk makan seorang-seorang, untuk makan bersama orang fasik, untuk makan bersama orang yang tinggal sembahyang. Berat. Mana dia kena beruzlah daripada orang, dia kena pulaukan orang yang tak sembahyang ni. Bagi salam tak boleh, bagi minum tak boleh, makan sama-sama tak boleh, semua tak boleh belaka. Tak boleh ni tak dituntut lah. Dan tiada bersahabat, boleh putus sahabat. Aku tak mau kawan hang. Bapa sebab hang tak sembahyang. Boleh. Bahaya ni, musuh dia. Dan tiada sekedudukan dengan dia dengan orang yang tak sembahyang. Pindah rumah tu. Aku tak mau duduk rumah ni. Bapa hang tak sembahyang. Tidak bersekedudukan. Tidak duduk sekali dalam satu rumah, dalam satu tempat, dalam satu taman. Bapa hang tak mau sembahyang. Aku balik lah. Dan tiada agama baginya bagi orang yang tak sembahyang. Tiada agama, yang ini tidak ada kesempurnaan agama. Kerana kalau tak ada agama, kafir lah. Dalam mazhab Syafi'i tak kafir orang tak sembahyang ni. Hasik saja dah kata tak ada agama, tidak ada sabitnya kesempurnaan agama bagi dia. Dan tiada kepercayaan baginya bagi seorang yang tak sembahyang ni. Kepercayaan kalau ikutkan iman lah, yakni tidak ada kesempurnaan iman bagi orang yang tak sembahyang. Jadi iman ada tapi tak sempurna. Hakikat tak sempurna iman tu wallahu a'lam. Nanti tengok sini di akhirat, cahaya dia tidak seperti cahaya orang yang sempurna iman. Cahaya dia lebih malap. Dan tiada bahagian baginya bagi orang yang tak sembahyang tu pada rahmat Allah Ta'ala. Tak sembahyang, lepas tu murka dapat. Ya, rahmat lawan murka, redha dengan rahmat lawan dia murka. Kalau dapat rahmat dapat redha, kalau ada murka tak ada rahmat tak ada redha. Tu bahaya tu. Ini semua musannif sebut ancaman bagi orang yang tak sembahyang. Dan ia orang yang tidak sembahyang serta orang yang munafiqin pada lapis yang di bawah daripada neraka Allah. Di sinilah orang munafik lapis bawah ni, kalau ikutkan munafik i'tiqad. Munafik apa? I'tiqad. Dia kekal selama-lamanya dalam neraka. Jadi macam mana ni? Bukan kita kata fasik ke? Kita kata dah, kalau kita kata dia ni bersama-sama orang munafik i'tiqad, maka kita kena tanggung atas kata dia ni telah menghalalkan diri dia tak wajib sembahyang, baru dia jadi kafir. Kalau dia tu kata aku wajib sembahyang tapi malas sembahyang, tu tak jadi kafir, itu dia masuk neraka jahanam juga. Dia tak masuk di kategori neraka orang munafik yang lapis bawah tu. Kalau lapis bawah tu lah yang paling bakar lagi hebat sekali, yang paling hebat sekali, kerana itu akar pada api tu. Kafir tu atas lagi, munafik i'tiqad tu bawah sekali, kafir tu atas lagi. Tu punya teruk yang munafik i'tiqad ni. Kerana dia zahir dia beriman, zahir dia ucap syahadah, sembahyang, puasa bang, tapi dalam hati dia tak percaya Tuhan, dalam hati dia ingkar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafir. Bermula orang yang meninggalkan sembahyang digandakan baginya bagi orang yang meninggalkan sembahyang itu azab dua ganda. Azab dia berlipat ganda. Semua orang fasik berlipat ganda belaka. Cuma nak kata sembahyang di sini ni pun berlipat ganda juga azab dia. Kerana ada yang tak berlipat ganda azab dia, iaitu sepak saudara Nabi SAW yang masuk neraka, Abu Talib. Atas pandangan kata masuk neraka lah.
Dia pakai selipar neraka saja. Selipar pun sampai bergelegak otak lah. Bukan pakai selipar seperti tandas tu. Ahli neraka punya baju, ahli neraka punya pakaian, kalau pakai mengelupah kulit. Tu pakaian ahli neraka. Kalau dia pakai baju, dia akan mengelupah kulit dia. Maka waktu tu dia lebih seronok telanjang daripada pakai baju. Dah pakai baju pun seksa dah. Pakai baju tu macam tembak iron tu. Bayang itulah. Macam tembak iron tu 24 jam. Agak-agak je lah kulit itu. Ngelupah. Ni neraka lagi ngelupah. Ni neraka api. Kalau yang air tu hangat je. Cuba tembak 10 saat yang hangat tu, air tu, serika tu. Tak boleh. Lebam gitu. Tu baru hangat, bukan api. Kalau api tak tahu. Api dunia ni dalam kitab Kifayatul Muhtaj, dia ambil Jibril alaihi salam ambil api neraka satu dia panggil apa sebesar semut. Dalam bahasa kita dia ambil sebesar semut api neraka, kemudian ditenggelamkan dalam laut 3 kali. Ditenggelamkan 3 laut lah. Ditenggelamkan di dalam laut 3 kali. Yang tak silap lebih kurang 3 kali. Lebih kurang 3 kali. Kemudian hasil daripada tenggelam daripada laut 3 kali yang sebesar semut tu, Jibril AS letak kat bukit dekat dunia ni, pecah bukit. Pecah bukit, keluar asap. Asap itulah jadi api dunia. Tu neraka sebesar semut. Diletakkan dalam laut. Diletakkan dalam laut. Tak silap 3 kali ataupun 70 kali, tak ingat dah. Sebab dia neraka ni dengan api syurga, api dunia dengan neraka ni, api dunia tu nak pergi ke api neraka 70 kali ganda baru sama. Jadi api neraka ni ialah 70 kali ganda api dunia. Sama tu. Dia tenggelam dalam laut tu. Laut tu laut syurga. Sungai syurga, laut syurga, bukan laut ni laut syurga. Dia tenggelam meletak bukit, pecah bukit, keluar asap. Tu dah tenggelam dalam air tu. Pecah lagi api neraka sebesar-besar tu. Tak tahu. Hak sebesar semut pun dah pecah dah. Tu pun tenggelam air tu. Bukan, kalau tak tenggelam air tu pecah bumi tu. Wal'iyadzubillah. Dan datang ia orang yang tidak sembahyang pada hari kiamat, dan seorangnya telah dibelenggu. Ini hal keadaan dia dibelenggu 2 tangannya kepada tengkok. Dibelenggu ni makna diikat gari lah. Diikat gari 2 tangan, dia sambung dengan tengkok. Orang yang tak sembahyang ni. Dan pukul segala malaikat akan orang yang tak sembahyang ni, kena azab, pukul, siksa. Dan dibukakan bagi orang yang tak sembahyang ni neraka Jahannam. Ni neraka Jahannam ni neraka khusus untuk orang yang tidak sembahyang tapi dia masih mengiktiraf diri dia wajib sembahyang. Ni Jahannam yang khas. Kalau neraka Jahannam ni ada 2, neraka Jahannam yang umum, neraka Jahannam yang khusus. Neraka Jahannam yang khusus ialah untuk orang mukmin yang berdosa sahaja. Neraka Jahannam yang umum ialah neraka secara umum lah. Bila sebut neraka, dia panggil Jahannam. Boleh juga. Tapi kalau Jahannam yang khusus ni, Jahannam yang masuk dia tu orang Islam yang maksiat saja. Kemudian maka masuk ia orang yang tak sembahyang itu pada pintu neraka seperti anak panah. Maka turunlah ia orang yang tak sembahyang itu atas kepalanya, atas kepala orang tak sembahyang, pada Qarun dan Haman pada lapis yang di bawah daripada neraka. Dia kena tembak macam anak panah, laju masuk terjun dalam neraka, laju macam anak panah. Lepas tu kena pada kepala Harun dan Qarun. Haman dan Qarun. Bermula orang. Jadi kalau yang kita kata kalau dia masuk di bawah lapisan api neraka yang paling bawah tu, makna dia tu i'tikad sekali, dia tu halal tak sembahyang. Kalau dia i'tikad halal sembahyang, dia tak kafir lah, dia masih fasik. Bermula orang yang meninggalkan sembahyang apabila jatuh satu suat kepada mulut seorang yang tak sembahyang tadi, yakni apabila masuk satu suap makanan di dalam mulutnya orang yang tak sembahyang, berkata ia makanan tersebut, laknat akan dikau oleh Allah Ta'ala, hei seteru Allah.
Makanan pula anak dia. Orang yang tak semayang, orang yang tinggal semayang, makan makanan tu laknat pada dia. Wahai laknat atas engkau, wahai seteru Allah. Seteru ni musuh Allah Ta'ala tu. Jadi orang yang tak semayang ni musuh Allah Ta'ala. Jaga-jaga kita ni kerja macam mana pun wajib jaga semayang. Kena minta rehat tu untuk semayang. Agak susah pun. Minta rehat majikan tu, rehat 2 jam boleh semayang. Apa alasan tak boleh semayang? Kecuali kalau kawan tu memang betul-betul kerja dia memang tak ada ruang untuk semayang. Contohnya doktor perubatan, doktor bedah tu, sekali bedah 12 jam contohnya, tu ada rukhsah untuk dia jamak tu tak apa, tu dia. Ni kita ni, kita bukan doktor perubatan pemudahan tu. Kita kerja ada office hour ataupun ada kerja boleh rehat. Makan boleh pula. Cuba kalau makan tu, saya tak ada nak makan. Tak ada, tak pernah dengar. Tak pernah dengar lagi aku kerja sampai tak ada makan. Tak pernah dengar. Tapi kalau kerja sampai tak ada mayang, tu wajib dengar. Sebab apa? Mu penting hak makan pada Tuhan. Patutnya mu tak ada makan lah sebab semayang. Ni terbalik pula, sebab makan semayang tak ada. Pelik tu. Makan tu Allah Ta'ala beri, dia tak utama hak Allah, dia utama hak dia. Pelik. Allah. Hak ni semua sini semua semayang belakang. Hak ni patut buh kat ni, orang tak semayang sungguh. Hak ni kalau bagi kat kita tak apa dah, sebab semayang dah. Kalau ni yang tak semayang, kena atas pada dia. Kita ni hak bahagian kita ada semayang ni bukan kat sini, akan datang bab semayang rukun syarat sah tu. Tu baru kita tengok kita ni semayang sah dah. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, makan rezeki Allah Ta'ala laknat akan dikau oleh Allah, hei seteru Allah, engkau makan rezeki Allah, dan yakni padahal tidak engkau tunaikan fardunya. Ni mu kerja boleh, ada dan nak semayang, tapi ada dan nak makan, mayang tak dan. Pelik tu. Cuba kalau tak dan makan, sakit perut lah. Gitu juga rohani kita tak dan mayang, dia tu siksa. Makanan rohani kita ada 2 makanan jasmani, rohani. Jasmani kalau tak makan lapar, gastrik, tu pandai pula. Hak ni tak semayang dosa, tak pandai pula. Pelik tu. Lepas tu kena ingatlah dosa ni besar, dosa ni tinggal semayang. Tak apa kalau dia bekerja tu, contoh pas subuh kerja sampai pukul 6, dia pun sekali balik rumah kita semayanglah zuhur tu. Kan boleh semayang, asal semayang tak, dia semayang di awal waktu, dia semayang tu mesti dalam waktu. Kalau keluar waktu dosa, selagi dia berakal. Dosa tu qada, memang qada, wajib taubat tu, wajib bertaubat. Dia lambatkan semayang sampai masuk waktu lain, wajib bertaubat. Kalau tak bertaubat, dia berdosa kerana tidak bertaubat. Lain pula tu. Qada lain. Kalau tinggal semayang wajib qada, tak qada berdosa. Kemudian bila lambat pula, maka qada pula, maka taubat pula. Taubat apa? Taubat daripada taubat kerana tidak bertaubat segera. Qada semayang wajib dah. Lepas tu tidak taubat pada Allah Ta'ala dengan segera pula. Itu satu benda lain pula dosa dia. Biasanya taubat dia orang tak semayang ni ialah dengan qada semayang lah. Mana orang ni kalau wajib segera qada, dia tidak qada, dia dapat 2 dosa. Pertamanya tidak qada semayang, yang keduanya tidak segera taubat dengan qada semayang, 2 dosa. Maka dia wajib taubat 2 kali. Taubat apa? Taubat tinggal semayang, taubat lambat taubat. Taubat tinggal semayang satu, taubat lambat taubat satu. Tu Bermula orang yang meninggalkan sembahyang, menjauhkan diri daripada orang yang tidak sembahyang tu oleh kainnya yang pada jasadnya. Pakaian kita pakai ni nak jauh, tapi nak buat macam mana? Dia tak passion, tak nak bergerak. Kalau orang yang tak sembahyang ni, dia tak mau ni baju kita ni, jasad kita ni, badan kita ni tak mau duduk kita kalau ikutkan. Sebab apa? Sebab kita tidak sembahyang. Teruk tu. Dan berkata ia pakaian bagi orang yang tak semayang, jika tiada bahawa dimudahkan daku oleh Tuhanku. Habis dah kau surat pun.
Jika tiada dimudahkan akan daku akan pakaian tu oleh Tuhanku bagi engkau, niscaya lari aku daripada engkau. Mujur Allah Ta'ala tak bagi aku gerak. Kalau aku gerak tu, kalau aku boleh gerak, Allah Ta'ala bagi gerak, aku nak gerak, lari. Buat apa? Tak sembahyang. Sampai baju pun nak lari, apatah lagi manusia, apatah lagi malaikat, apatah lagi syurga Allah Ta'ala, lagi jauh daripada orang tak sembahyang. Bermula orang yang meninggalkan sembahyang apabila keluar ia orang yang meninggalkan sembahyang tu daripada rumahnya, berkata rumahnya, tiada diserta Allah pada pergian engkau, yakni perjalanan engkau, dan tiada mengganti akan dikau pada peninggalan engkau. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.